Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Hakimi Haika bin Ayub. Okay, di video kali ini saya akan membuat satu tugasan orang panggil smart group ataupun usrah ataupun biasa orang dengar rakan sebaya, kiranya macam satu group lah. Di semua universiti pun sekolah pun mesti akan ada semua ni. Okay, saya akan buat satu tugasan yang diberi tajuk iaitu kesatuan asas kekuatan ukhuwah. Okay, bismillah. Ukhuwah merupakan rukun bai'ah ke-9 daripada 10 rukun bai'ah. Berkata Ibn Hasan Al-Banna yang bermaksud, dan aku hendaki berkaitan ukhuwah ialah kamu mengikat hati-hati dan roh dengan ikatan akidah. Ikatan akidah itu amat kukuh dan mahal. Ukhuwah saudara kepada iman, manakala perpecahan saudara adalah kepada kufur. Kekuatan yang utama ialah kekuatan kesatuan. Tiada kesatuan tanpa kasih sayang. Serendah kasih sayang ialah berlapan dada. Manakala martabat paling tinggi ialah mengutamakan orang lain. Okey, kekuatan umat Islam mana yang disebut oleh Ibn Hasan Al-Banna rahimahumullah, ini terletak pada kekuatan kesatuan dan perpaduan. Jadi sikit untuk kekuatan umat Islam ni pada dasarnya yang utama adalah terletak pada kekuatan kesatuan dan perpaduan. Kesatuan ni apa benda? Kesatuan ni lah orang panggil macam puak lah, senang kata, atau kumpulan, grup. Jadi satu, macam orang kata, satu puak ni dipegang teguh dengan perpaduan dapat mengukuhkan lagi kekuatan puak tersebut. Lebih kurang macam tu lah kata. Okey. Asas kekuatan ini yang cuba dihancurkan oleh musuh-musuh Islam dalam pelbagai perancangan yang dibuat dan sebahagiannya telah membuahkan hasil. Memecahkan umat Islam berasaskan kepada puak, kaum, keturunan, mazhab, aliran adalah jarum-jarum mereka, khususnya sepanjang mereka menjajah negara-negara Islam. Okey. Ada satu peristiwa yang diberitahu dalam kisah Ibn Hasan Al-Banna. Satu peristiwa tatkala suatu malam Ibn Hasan Al-Banna memasuki sebuah masjid di Mesir dalam bulan Ramadan, tak salah. Para ahli jemaah bertengkar ataupun bersengketa untuk melaksanakan solat tarawih sama ada 8 ataupun 20. Lalu Ibn Hasan Al-Banna bertanya, apakah hukum apakah hukum solat apakah hukum solat yang menjadi pertikaian? Solat yang menjadi pertikaian. Jadi para jemaah menjawab sunat. Lepas itu Ibn Hasan Al-Banna bertanya lagi, iaitu apakah hukum menjaga kesatuan ummah? Mereka pula menjawab ialah wajib. Lalu Ibn Hasan Al-Banna berkata, jika begitu, kenapa kalian mendahulukan sunat atas yang wajib? Jadi di sini Ibn Hasan Al-Banna menegaskan bahawa lebih baik melaksanakan yang wajib dahulu daripada sunat. Itu yang Ibn Hasan Al-Banna cakap. Okey, selepas umat Islam kehilangan khalifah yang ditumbangkan, maka muncullah gerakan-gerakan Islam mengambil alih peranan mengumpul kekuatan umat Islam yang bermatlamat mengembalikan khalifah Islam seumpama Ikhwani Muslimin tahun 1928. Namun kekuatan umat Islam yang cuba bangkit selepas kejatuhan khalifah seringkali dipecahkan dengan isu-isu khalifah dan remeh-temeh sehingga mereka melupakan matlamat utama. Jadi ada satu gerakan yang pernah untuk menegakkan balik Islam, tapi pernah juga pecah oleh golongan kafir hingga lari daripada pendirian mereka yang utama. Okey. Oleh itu kita kembali merenung dengan satu peristiwa, iaitu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin antara tindakan terawal
yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya baginda di Madinah. Setibanya Rasulullah di Madinah, setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang perbuatan yang pertama kali, iaitu apa? Menyatukan puak Ansar dan Muhajirin. Itu yang pertama, tindakan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbelahan antara kedua kabilah ini, iaitu Ansar dan Muhajirin. Dua kaum terbesar ketika itu. Yang sebelumnya ialah satu ketika berlalu selama 120 tahun. Setelah langsung memberikan kekuatan kepada bangsa minoriti, iaitu Yahudi. Kiranya dua kabilah yang terbesar ialah Ansar dan Muhajirin, berlakunya peperangan ataupun persengketaan yang mana disebabkan oleh kaum Yahudi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan memberikan kekuatan kepada bangsa minoriti, iaitu Yahudi? Dari segi ekonomi Yahudi pada ketika itu amatlah tinggi. Kerana apa? Di kaum Yahudi, mereka ada suatu satu orang di Yahudi, seorang pembuat senjata. Jadi buat Ansar dan Muhajirin untuk kata kalau kita nak berperang mesti kita akan beri peralatan senjata. Jadi daripada situlah Yahudi dapat mengimprove ataupun meningkatkan ekonomi daripada hasil persengketaan yang dilakukan oleh mereka terhadap puak Ansar dan Muhajirin. Ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka Muhajirin, dan tidak ada pula di hati mereka perasaan menhajatkan yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah. Mereka mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kekurangan. Dan ingatlah, sesiapa yang memelihara dirinya dari dipengaruhi sifat bakhil, maka mereka adalah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Hasyr ayat 9. Kalau salah mohon betulkan ya, sebab ada tulisan yang kabur sikit, saya tak boleh baca sikit ya. Sebab saya pernah ada buat satu salinan tu, jadi saya nak baca tu kurang sikit sebab cepat yang tersalin. Okey. Ada satu hadis daripada riwayat Imam Muslim, iaitu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara jika diperolehi maka akan merasai kemanisan iman. 3 perkara yang dapat merasai kemanisan iman, iaitu apa dia? Dia mengasihi Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Dia mengasihi seseorang hanya kerana Allah, dan dia membenci untuk kembali kepada kufuran seperti mana dia tidak mahu dicampak ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey, so tentu penyatuan ummah ini amat digurungi dan dicemburi oleh musuh, iaitu Yahudi. Inilah yang berlaku apabila seorang Yahudi bernama Syas bin Qais. Yang kata perbuatan saya tadi, itu nama dia Syas bin Qais, iaitu yang mencuba mencetuskan api pemusuhan. Dia yang mencetuskan api pemusuhan di antara mana? Kabilah Ansar dan Muhajirin. Jadi Syas bin Qais ikut saya tahu, tolong betulkan ada seorang Yahudi daripada kabilah Bani Qainuqat yang terkenal dengan perbuatan senjata. Jadi apa? Ternyata pemusuhan antara Aus dan Khanzat selama ini telah memberi manfaat. Ada lagi, iaitu Aus dan Khanzat memberi manfaat yang sudah tidak diperolehi mereka sumber kewangan boleh daripada perangan. Lalu setelah Aus dan Khanzat di persaudaraan setelah disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk golongan Ansar, maka manfaat ini sudah tidak dapat lagi mereka peroleh. Jadi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kaum Yahudi tidak lagi memperolehi
sumber kewangan. Inilah yang Yahudi mahukan kerana mereka mempunyai kepentingan seperti Auf dan Khazraj yang bersengketa. Okey, ada satu kata daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awan, iaitu Presiden PAS, waktu menyampaikan ucap pertama di Himpunan Penyatuan Ummah, lalu mengumpamakan suara-suara anti penyatuan ummah sebagai anjing yang menyalak bukit. Kerana apa? Anjing, seperti dia bagi contoh lah, sepertinya kita maki umat Islam, tapi umat Islam tetap teguh dengan pendirian dengan agama. Jadi apa yang mereka boleh? Keletihan saja dan sia-sia saja. Lebih kurang macam tu ya, saya boleh bagikan umpama. Okey, yakinlah kesatuan dan penyatuan ini bukanlah mahu mengejar pangkat, kuasa, kedudukan, namun sebenarnya semuanya demi Allah Subhanahu wa taala. Okay, sampai di situ saja yang saya dapat boleh kongsikan di video kali ini. Saya harap korang semua suka. Okey, sebelum akhir video ni, kalau boleh, kalau ada benda yang tersilap, mohon maaf. Dan kalau ada yang perlu ditegur direct tu, komen je, tak apa. Sebab kita sebagai umat Islam harus tegur menegur. Jangan malu-malu nak tegur. Okey, sebelum korang last tu tengok video ni, saya harap korang like, komen and share video ni serta subscribe sekali. Rasanya tak ada apa-apa lagi yang saya boleh kongsikan lagi, hanya sekadar tu dahulu. Mungkin untuk lepas-lepas ni mungkin akan ada video lain, cuma tak tahu video macam mana lagi sebab saya masih student, so ni macam video kerja lah kata. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, saya akhiri dengan qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.